Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kaifa halukum jami'an ayyuhal musyahiduna wal musyahidat wat tullab wat talibat al ahibba. Apa khabar semua para penonton, para pelajar yang ustaz kasihi sekalian? Ustaz harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera insya-Allah. Insya-Allah al-yawm sanadrus موضوع الجديد في مادة الشريعة للسنة الثالثة. ما هو الموضوعنا اليوم؟ هل تعلم؟ Adakah anda tahu tajuk untuk hari ini? Kita akan sambung pembelajaran dalam Asy-Syari'ah Lisanah As-Salisah untuk tingkatan 3, Syariah tingkatan 3. Tahu tak tajuk apa kita akan belajar hari ini? Cuba lihat kepada gambar yang telah Ustaz sediakan. Lihat gambar di belakang ni. Apakah tajuk agak-agaknya? Apa? Jom kita tengok apakah tajuk kita untuk hari ini. الموضوعنا اليوم هي في قسم فقه المناكحات. الموضوع هي الخطبة. صفحة 169 إلى 170. Okay, pada muka surat 169 hingga 170. Tajuk al-khitbah. Apakah khitbah itu? Okay, jom kita tengok kepada objektif. Hayya nara ila mi'yar at-ta'allum. Okay. معيار التعلم في هذا اليوم أولا ذكر تعريف الخطبة. ثانيا ذكر دليل مشروعية الخطبة. ثالثا توضيح حكم الخطبة. Okay. Yang pertama, objektif yang pertama, para pelajar akan dapat menyebut ta'rif khitbah. Okey, bila ustaz sebut, awak cuba sebut juga ikut apa yang ustaz ajar. Okey, insya-Allah awak akan dapat sebut ta'rif khitbah. Kemudian zikru dalilu masyru'iyatil khitbah, menyebut dalil masyru'iyatil khitbah, dalil pensyariatan khitbah. Okey, awak ikut apa yang ustaz baca dan awak boleh bacalah insya-Allah. Salisan, tawdih hukumul khitbah, menerangkan hukum-hukum khitbah. Apabila kita belajar, insya-Allah para pelajar akan dapat menerangkan hukum-hukum khitbah. Okey, sudah bersedia? Sila sediakan buku anda. Kita akan pergi kepada tajuk khitbah. Okey, jom lihat kepada muka surat 169. Ada di bahagian atas ni ta'riful khitbah, pengenalan ataupun ta'rif khitbah. Apa itu khitbah? Okey, jom kita tengok. Al-khitbatu lughatan masdaru khataba min ma'aniha talabun wa takallumun wa wa'zun. Al-khitbatu lughatan masdaru khataba min ma'aniha talabun wa takallumun wa wa'zun. Okey, kita baca dulu. Al-khitbatu syar'an طلب الرجل المرأة أو أولياءها للزواج. Okay, أو ni kena buang satu sebab terlebih. Okay, typing error. Sekali lagi kita baca. Al-khitbatu syar'an طلب الرجل المرأة أو أولياءها للزواج. Okay, apakah maksudnya? Al-khitbah ni adalah pertunangan. Okey, tengok gambar tadi ada cincin kan? Tajuk dia al-khitbah, pertunangan. Maksud dia pertunangan. Lughatan, dari segi bahasanya. Okey, dari segi bahasa, pertunangan ini masdaru khataba, adalah kata terbitan daripada perkataan khataba. Apa maksud khataba ni? Khataba ni min ma'aniha, antara maksud-maksudnya adalah talabun. Talabun ini maksudnya tuntut. Talab, penuntut. Talab, apa ni kita sebut talabah, talibun, penuntut, pelajar. Okey, talabun ni maksudnya
tuntut, minta, minta. Itu antara maksud khataba. Selain daripada itu, wa takallum ni dan juga bermaksud takallum, cakap, royak. Kod Kelantan sebut royak. Bagi tahu, beritahu, wa takallum, cakap. Okey. Wa wa'dhun, dan satu lagi wa'dhun. Apa itu wa'dhun? Peringatan ataupun sign. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sign. Okey, ada peringatan, ada tanda. Wa'dhun, tanda. Okey. Peringatan. Itulah antara maksud-maksud khitbah. Okey, jadi kita boleh faham bahawa pertunangan ni dari segi bahasanya cakap, boleh juga kata tuntut, minta, ataupun satu lagi tanda. Orang tu dah bertunang, maksudnya dah ada tanda. Itu betul lah. Okey. Seterusnya, al-khitbatu syar'an. Al-khitbatu syar'an, khitbah dari segi syarak pula. Apa itu? Di sisi syarak, di sisi agama kita, apa maksud dia? Talabar rajul. Bagaimana cara khitbah itu? Talabar rajul. Seseorang lelaki itu menuntut ataupun meminta daripada siapa? Al-mar'ata, daripada seseorang perempuan ataupun gadis, okey, ataupun wanita, minta apa? Au awliya'aha, ataupun minta daripada wali perempuan tersebut, untuk apa? Lizawaj, untuk berkahwin. Minta untuk berkahwin, minta persetujuan untuk berkahwin. Okey, seorang lelaki minta kepada seorang perempuan ataupun dengan walinya untuk berkahwin. Boleh faham? Maksudnya di sini senang ceritanya, melamalah. Dia lamar seseorang perempuan, ajak untuk berkahwin, untuk dijadikan isteri. Itu khitbah. Okey. Minta. Contohnya dalam cerita Piramli kan ada. Ingat tak dalam cerita Musang Berjanggut? Musang Berjanggut nama apa? Tun Nila Utama kan? Tun Nila Utama dia jumpa dengan Puspawangi kan? Dia cakap apa? Antara dialog yang Ustaz ingatnya adalah dia buat dalam bentuk pantun. Okey, dalam bentuk pantun. Macam mana pantun dia melamar tu? Burung Garuda membuat sarang, perahu mudik di Tanjung Liku. Biarlah kanda berterus terang, sudikah adik menjadi isteriku? Itu dia. Itulah contohnya lamaran ataupun dia nak bertunang. Okey, khitbah dah tu. Macam itulah. Tak kira lah dalam bentuk pantun ke, cakap direct ke, dalam WhatsApp ke, apa sahaja, meminta persetujuan ataupun melamar untuk berkahwin, maka ia jadi satu dikira sebagai hukum bertunang di dalam Islam. Okey, insya-Allah nanti kita akan pergi lebih lanjut lagi bagaimana sirah dia, cara-cara dia dan sebagainya. Sebelum tu kita tengok dulu kepada dalil masyru'iyatul khitbah. Jom kita tengok dalil persyariatan khitbah. Ada dua dalam buku teks kita ni, ada dua, satu daripada Al-Quran, satu lagi daripada hadis. Hayya naqra min al-Quran, ad-dalil min al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat ke-235. Okey. Ayat 235. Apa maksudnya? Okey, kita baca tafsir ya. Okey, maksudnya, dan tidak ada dosa bagi kamu khitbah
wala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan kiasan atau kamu menyembunyikannya, yakni keinginan mengahwini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji, yakni janji kahwin dengan mereka secara rahsia, kecuali sekadar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam, bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Okey, Ghafurun Halim. Okey, itulah dalil daripada Al-Quran. Okey, Allah Taala tidak melarang untuk kita meminang perempuan itu, perempuan-perempuan yang kita sukai. Okey, tetapi ada cara dia. Contohnya yang perempuan di dalam iddah, tak boleh lagi kita nak meminang dia dalam keadaan dengan secara soreh, dengan cara jelas. Okey, ada cara-cara dia. Nanti kita tengok pada bahagian yang seterusnya, insya-Allah. Qad abaha Allahul khitbah an tariq at-ta'rid 'anil mar'atil mu'taddah min wafati zawjiha. Ini pengajaran daripada ayat tersebut. Qad abaha Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan, membolehkan al-khitbah, meminang, an tariq at-ta'rid, dengan cara kiasan, 'alal mar'ah, kepada perempuan al-mu'taddah, yang di dalam iddah, min wafati zawjiha, kematian suaminya. Okey, boleh melamar perempuan yang kematian suami. Contohnya seorang perempuan tu suaminya meninggal, accident. Lepas tu kita ni berkenan dengan dia nak tolong, nak ambil tanggungjawab, nak memperisterikan dia. Boleh, dengan syarat secara ta'rid, secara kiasan, tak boleh secara direct. Okey, contohnya kita kata saya akan insya-Allah saya akan tolong, saya boleh ganti tempat arwah. Tu secara ta'rid. Ataupun dia cakap, lelaki tu cakap, bolehkah saya nak ganti tempat arwah, contohnya. Dia cakap kat perempuan tu secara ta'rid lah, ganti. Secara sorehnya macam mana? Secara soreh dia cakap terus terang lah. Dia cakap saya ingin saya nak kahwin dengan awak. Itu secara soreh, secara jelas. Okey. Seterusnya kita tengok dalil daripada hadis. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadakumul mar'ah fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al, rawahu Abu Daud. Okey, artinya, maksudnya daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Jabir dan bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika telah bertunang, idza khataba ahadukum, jika telah bertunang seseorang daripada kamu dengan perempuan, mana-mana perempuan, dengan seseorang perempuan, fa in istata'a, dan maka boleh melihat kepada perkara yang mendorong, fa in istata'a, sekiranya boleh melihat, an yanzura, melihat, ila ma yad'uhu, kepada perkara yang mendorong untuk berkahwin, untuk bernikah dengannya, dengan perempuan itu, falyaf'al, maka lakukanlah. Rawahu Abu Daud. Okey, rawahu Abu Daud. Okey, contohnya seseorang itu telah bertunang, dia dah melamar perempuan tu, tapi tak pernah kenal lagi, tak pernah tengok lagi perempuan yang dia bertunang tu. Contohnya disatukan oleh keluarga lah, contohnya. Okey, jadi kalau tak tengok lagi, baik pergi tengoklah. Okey, pergi tengok dulu perempuan tersebut. Tengok yang ma'ruf saja.
Okey, tengok yang ma'ruf sahaja, yang dibolehkan sahaja, bukan auratnya. Okey, kena boleh tengok wajah, muka dan juga tangan. Okey, tapak tangan, bahagian tidak, bukan aurat. Okey, bahagian bukan aurat. Boleh lihat kalau perempuan itu pakai niqab, boleh buka untuk si lelaki ni melihat. Dengan lihat itu yang boleh mendorong kepada lelaki itu untuk rasa nak berkahwin, maka lihatlah, pergi tengoklah. Okey, supaya tetap hatinya untuk berkahwin dengan perempuan tersebut. Okey, takut menyesal pula nanti kalau tak tengok dah kahwin, baru lihat. Tengok tak puas hati. Okey, janganlah macam tu. Kena pergi check dulu, pergi tengok dulu. Betul tak lelaki, betul tak perempuan ni. Tengok bukan bukan boleh kira zaman lah ni zaman sekarang ni macam-macam. Okey, kena tengok betul-betul. Okey, seterusnya ada sikit maklumat tuhimmuka, maklumat penting. Al-khitbatu naw'an. Al-khitbatu naw'an. Khitbah ini, pertunangan ini ada dua cara. Okey, ada dua jenis. Yang pertama, al-khitbatu an tariqit tasrih, ka'an yaqulul khatib uridu zawaj min fulanatin. Uridu zawaj min fulana. Yang pertama, bertunang dengan cara tasrih, dengan cara jelas, dengan cara berterus terang. An yaqulul khatib, orang yang bertunang itu ataupun lelaki yang hendak bertunang itu dicakap apa? Uridu zawaj min fulana. Aku nak kahwin dengan awak. Aku nak kahwin dengan seseorang tu. Dia cakap dengan uridu zawaj. Dia guna sirah ataupun dia guna perkataan saya hendak berkahwin. Saya nak jadikan awak isteri. Tu jelaslah tu. Okey. Jelas, secara jelas. Kemudian yang kedua, al-khitbatu an tariq at-ta'rid. Okey, bertunang dengan cara kiasan. Ka'an yaqulul khatib, seperti seseorang lelaki itu cakap, innaki jadiratun bizawaj. Awak ni sesuai dah ni nak berkahwin. Gitu. Antara sirah-sirah sipi-sipi kan. Au yas'adu biki sahibul hadhi. Okey. Dia kata apa? Yas'adu bika, saya suka, saya suka kalau ada orang saya bahagia dengan awak, okey, yang mempunyai banyak kelebihan ni. Okey, abhathu yas'adu biki, saya bahagia dengan awak yang mempunyai, yang boleh menasihati saya. Okey, sahibul hadhi. Okey, abhathu an fatatin laiqatin mithlik. Dah lama dah saya cari gadis yang seperti awak. Gitu. Gadis yang apa, laiqah ni, yang baik seperti awak lah contohnya. Macam tu. Okey, tu antara sirah-sirah ataupun cara-cara ayat-ayat bertunang secara ta'rid, secara kiasan. Okey, banyak lagi lah, awak tahu sendirilah. Buat pick up line ke apa ke semua, macam-macam orang buat sekarang. Tapi benda tu sah ke tidak? Sah. Itu tak boleh buat main-main lah maksudnya. Okay, bila perempuan tu, contoh perempuan tu setuju, maka dia jadi tunang. Dia jadi hukumnya tunang. Dah jadi tunang. Okay. Kalau tak setuju, belum lagi. Maksudnya dia minta persetujuan untuk perempuan tu jadi bakal isteri dia. Tu bertunang lah. Dia meminang dan menerima pinangan. Perempuan itu menerima pinangan, maka jadilah satu ikatan pertunangan. Okay, boleh faham? InsyaAllah. Senang je tajuk ni, InsyaAllah. Jom kita pindah kepada hukum. Kita akan pindah kepada hukum khitbah. Apa itu hukum khitbah? Hukum apa ni? Hukum berkaitan dengan khitbah. Al-khitbatu mandubah. Al-khitbah mandubah. Hukum bertunang ini adalah mandubah. Apa maksud mandubah? Sunat. Okey, maksud mandubah ni sunat. Kama dalla ala dzalika nusus, seperti mana yang telah ada dalil seperti dalam nas-nas yang sudah kita baca tadi. Wa qad ya'rudu 'alaiha ahkam ukhra hasab ahwal al-mar'ah kal-atiyah. Walau bagaimanapun ada beberapa hukum-hukum yang lain berdasarkan ahwalil mar'ah, keadaan perempuan tu. Okey. Okey. Ikut apa ni, berdasarkan keadaan perempuan tu. Okey, contohnya ini ada beberapa keadaan perempuan, tapi hukum khitbah tu apa hukum dia? Tengok Yang pertama, jawazul khitbah.
Jawazul khitbah, harus untuk berkhitbah, boleh. Bagi perempuan yang macam mana? Keadaan perempuan yang macam mana? Bagi perempuan al-mar'atul lati lam yakum biha ay mani' au mawani'iz zawaj. Bagi perempuan yang tidak ada baginya kepada bagi dirinya mani'un, sebarang halangan, min mawani'iz zawaj, daripada halangan-halangan untuk berkahwin. Okey, tidak ada sebarang halangan. Maksud halangan di sini adalah benda-benda yang perempuan tu bukan mahram, bukanlah seorang yang mahram bagi lelaki tu. Contohnya adik-beradik, mana boleh bertunang dengan adik-beradik. Contohnya dengan dari segi nasab, dari segi susuan, contoh halangan-halangan macam tu. Okey, kalau tidak ada halangan-halangan macam tu, maka perempuan tu bolehlah, kita boleh bertunang dengannya. Okey, tidak ada masalah. Okey, yang kedua, tahrimul khitbah mutlaqan. Okey, haram khitbah secara mutlak. Haram lamaran bertunang ini secara mutlak. Kepada siapa? Al-mar'atul lati haruma 'ala ar-rajuli nikahuha. Bagi siapa? Bagi perempuan yang diharamkan menikahinya disebabkan nasab keturunan atau susuan. Okey, ada halangan lah. Yang ni haram secara mutlak, tak boleh. Contohnya nak meminang ibu sendiri, mana boleh. Okey, sebabnya haram secara mutlak untuk bernikah dengannya. Seterusnya, tahrimul khitbah tasrihan. Tahrimul khitbah tasrihan. Haram khitbah bertunang ataupun lamaran tasrihan secara jelas, secara nyata. Okey, secara berterus terang. Okey, bagi siapa? Al-mar'atul mu'taddah. Al-mar'atul mu'taddah mutlaqan. Bagi perempuan yang dalam iddah talak, sama ada raj'i ataupun ba'in. Okey, maka diharuskan baginya atasnya suaminya rujuk sebelum tamat iddah. Jadi kalau perempuan itu masih dalam iddah, kita tidak boleh meminang dia dengan cara tasrih, dengan cara jelas, dengan cara nyata, terus terang macam tu. Okey, tak boleh perempuan yang dalam iddah. Seterusnya, tahrimul khitbah tasrihan wa ta'ridan. Okey, yang ni haram khitbah dengan secara jelas ataupun secara kiasan. Okey, bagi siapa? Bagi al-mar'atul lati fi iddati talaqur raj'i. Okey, bagi perempuan yang di dalam iddah talak raj'i. Apa itu talak raj'i? Talak satu ataupun dua. Perempuan yang di dalam talak satu ataupun dua, yang boleh lagi dirujuk oleh suaminya, maka kita tidak boleh meminang dia, sebab dia masih seolah-olah masih lagi isteri kepada suami lama dia. Walaupun sudah bercerai, walaupun sudah lelaki itu, suami dia itu sudah melafazkan cerai, tapi dia dalam iddah. Apa itu iddah? Iddah ni tempoh untuk menjadikan perempuan itu boleh berkahwin semula dengan lelaki lain. Okey, ada tempoh bertenang dia, orang panggil iddah. Kalau iddah biasa 3 kali suci bagi perempuan yang biasalah, bagi perempuan yang sihat apa semua. Okey, bagi perempuan yang sudah tidak ada haid apa semua, iddah dia adalah berapa? 4 bulan 10 hari. Begitulah iddah. Nanti belajar pada tajuk pada tingkatan 4 rasanya, tapi boleh belajar, boleh tanya guru-guru anda masing-masing, insya-Allah. Nanti ustaz akan terangkan balik iddah, bahagian iddah. Seterusnya kita kejar masa ni. Okey, jawazul khitbah ta'ridan. Jawaz al-khitbah ta'ridan. Harus untuk khitbah secara ta'rid, secara kiasan. Okey, bagi siapa? Ada dua. Al-mar'atul mu'taddah min wafati zawjiha. Bagi perempuan yang di dalam iddah kematian suaminya. Yang ni boleh secara kiasan. Macam yang kita dah baca dalam dalil tadi. Okey, secara kiasan. Okey, ustaz pun dah bagi contoh. Okey. Seterusnya, bagi siapa pula yang boleh secara ta'rid? Dia lawan kepada yang pertama tadi, yang ketiga ni, tasrih, tapi boleh secara ta'rid. Bagi siapa? Bagi al-mar'atu fi iddati talaq ba'in aw fasakh. Bagi perempuan yang di dalam talak
iddah talak bain. Talak yang talak bain ataupun fasakh. Contohnya talak bain ni talak yang talak 3 lah. Dia dah tak boleh kahwin dengan suaminya. Tapi dia dalam iddah lagi, dalam iddah. Okey. Dia tak boleh kahwin dengan siapa-siapa lagi. Okey. Tapi sudah ditalak 3, tu talak bain ataupun fasakh ataupun talak fasakh. Fasakh. Fasakh ni perceraian melalui mahkamah. Hakim yang putuskan perkahwinan beliau, okey, yang membubarkan perkahwinan mereka, okey. Itu fasakh. Jadi kalau perempuan dalam iddah talak bain ataupun fasakh ini boleh bertunang dengan cara ta'rid, dengan cara kiasan, okey. Seterusnya tahrimul khitbah muqayyadan. Tahrimul khitbah muqayyadan. Haram untuk kita bertunang dengan perempuan itu muqayyad. Sementara, okey. Sementara ataupun terikat dengan syarat lah, ada syarat, muqayyad, okey. Berdasarkan syarat. Dengan syarat apa? Okey, bagi perempuan yang macam mana? Al-mar'atul makhtubah minal ghair hatta ya'dhana al-khatibul awwal aw taruddahu al-mar'atu. Okey, apa maksudnya? Tak boleh khitbah bersyarat ini bagi perempuan yang makhtubah. Perempuan sudah jadi tunang orang lain, minal ghair, sudah menjadi tunang orang lain. Kita tidak boleh bertunang dengan tunang orang lain hatta ya'dhana al-khatibul awwal, sehinggalah diizinkan oleh tunangnya yang pertama, au taruddahul mar'ah, ataupun perempuan itu memutuskan pertunangannya dengan yang lama. Dah putus tunang barulah boleh kita meminangnya. Okey, selagi belum putus tunang, selagi itu tak boleh. Tak boleh. Okey. Okey, tak boleh untuk kita meminang perempuan yang masih lagi tunang orang lain sehingga putus tunang tu, barulah boleh. Okey, sebab tu dia kata muqayyad, terikat dengan syarat ataupun sementara sahaja tak boleh tu. Lepas dia putus tunang baru boleh. Okey, Ustaz harap jelas apa yang Ustaz sudah terangkan, hukum-hukum khitbah ini. Boleh rujuk balik kepada guru-guru anda, boleh bagi anak-anak murid Ustaz, boleh call Ustaz ataupun WhatsApp Ustaz tanya berkaitan dengan ni. Kalau nak tahu lebih lanjut, insya-Allah kita akan jumpa lagi insya-Allah minggu depan, selepas daripada cuti ni insya-Allah kita akan bertemu dalam secara bersemuka. Okey, kita akan lebih Ustaz akan terangkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan tajuk ini. Kita akan lebih mendalam dan Ustaz harap kefahaman anda semua akan dapat kefahaman bagi apa yang Ustaz sudah ajar ini. Ustaz kata setakat tu saja untuk hari ni. Dah lebih masa banyak ni. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang dan juga lemah itu daripada diri Ustaz sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Macam mana video tadi? Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.